Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada saya punya student-student kesayangan. So, kembali lagi awak dengan saya, Mr. Ahmad, dalam subjek Additional Mathematics E-Tuition. Dan ini adalah video saya yang kedua untuk trigonometry. Okey, kelas. So, saya nak guide korang apa yang kita nak belajar hari ini sebenarnya. By the end of this video, apa yang korang akan dapat? Okey, so hari ini kita akan belajar 3 teori. Satu, apa yang saya dah janjikan dengan video sebelumnya adalah saya janjikan dengan kamu semua untuk masuk kepada 6 fungsi trigonometri seperti yang ada di belakang saya. Dan kita akan masuk kepada kuadran pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, ini adalah kita panggil sudut-sudut yang apabila jatuh di kuadran tertentu, dia boleh jadi negatif, dia boleh jadi positif. Saya akan explain berkenaan dengan tu juga. Dan yang terakhir sekali adalah kita akan pergi kepada special angle. Special angle ni everyone knows. Siapa yang suka sangat trigonometry tu, dia adalah special angle ni macam 30, 60, 45, 90 dan ada lagi ya. So kita akan pergi dekat situ juga. So for now, kita akan pergi on our first lesson. Our first lesson adalah berkenaan dengan 6 fungsi trigonometri seperti yang ada di belakang. Kalau maksud 6, maksudnya kita ada 6 formula yang kita kena hafal, which is the first 3 tu korang dah pernah nampak dah sebelum ni. Okay, so let's go pergi kepada satu persatu formula yang awak akan nampak. It's quite new to you but actually it's quite easy. Alright, so di depan saya ini adalah formula-formula yang awak nak kena tahu. Tapi sebelum kita mula kawan-kawan, sebelum kita mula, korang kena mahir 3 benda, iaitu soh, kah, toa. So ketiga-tiga ini korang dah nampak dah sebelum ni dalam silibus tingkatan 3. Dalam silibus tingkatan 4 Mathematics kita dah belajar berkenaan dengan segitiga dan awak dah tahu dah what is soh, kah, toa. Okay, so that's why saya tulis dekat sini, mahirkan soh, kah, toa korang dulu, baru awak tengok video ni. Okay, so next adalah bila korang dah mahir ni, so korang kena kenal pasti pula segitiga korang. Segitiga korang kan ada 3 sisi. So korang kena kenal pasti. Saya tunjukkan di belakang. Segitiga ini adalah kita punya reference figure. Segitiga ini yang akan keluarkan ke-6 formula di depan saya ini. Saya akan explain sekejap lagi. So, awak kena tahu dalam segitiga kita ada 3 sisi, kita ada sebelah, tentang dan juga hipotenus. Tetapi kelas, sebelah dengan tentang dia berpandukan kepada sudut awak. Awak letak sudut tu dekat mana? Kalau sudut ada di sini, awak punya sisi tentang bertentangan dan juga sebelah mestilah dekat sebelah, betul. Tetapi kedua-dua sisi ini boleh bertukar antara satu sama lain jika sudut awak berada di atas. Okey, yang ini pun is quite a basic concept which is korang dah tahu. So now let's go and focus to the main thing, which is the formula. Okey, class, on your left side. Your left side, the first 3 ini awak dah pernah nampak, di mana saya tak payah explain with a further explanation. Kita pergi kepada sin. Kita tahu sin adalah soh, S-O-H. Maksudnya opposite bahagi dengan hypotenuse. So maksudnya tentang bahagi dengan hypotenuse. The second one awak pernah nampak juga, which is cos. Cos theta adalah sebelah bahagikan dengan hypotenuse. Dan yang ketiga adalah tan. Tan adalah toa, O-A. Opposite bahagikan dengan adjacent, atau dalam bahasa Melayu, tentang bahagikan dengan sebelah. Okey, kelas. Tan ini selalunya dia punya formula akan melibatkan sedikit of sin, sedikit of cos. Contohnya saya tunjuk di sini. Apabila kita ada tan, tan adalah bersamaan dengan sin theta bahagikan dengan cos theta. So ini adalah formula untuk tan, and this one is quite easy for you guys. Apa yang saya nak tekankan dekat korang adalah on your right side. Your right side is quite new to you, yang tak pernah nampak, yang baru nak buka silibus fungsi trigonometri tu. Okey, korang agak terkejut sikit sebab apa? Ada ini pakcik-pakcik sin, cos, tan awak dah pernah nampak dah sebelum ni. Sekarang ada pakcik-pakcik baru pula kan.
Pakcik itu adalah kita panggil cosec, sec dan juga cot. Okey. Ketiga-tiga ini saya panggil dia adalah the inverse of trigonometry. Kan kita ada sin, kita ada cos, kita ada tan. Inverse ini apabila awak jadikan pecahan sin, cos dengan tan ni, apabila awak jadikan pecahan seperti di papan putih saya, kalau awak lihat, cosec adalah sebenarnya inverse of sin. Inverse of sin adalah 1/sin. Jadi, macam mana korang nak ingat benda ni sampai bila-bila? Apa yang awak perlu tahu adalah lihat huruf yang ketiga. Kalau awak lihat huruf ketiga saya adalah S. Dan S ini adalah kita panggil sin. Maksudnya, cosec adalah 1/sin. Same goes to your sec. Sec ini kita tengok kepada huruf yang ketiga kita. Huruf ketiga kita adalah K. K berkait rapat dengan cos. Maksudnya sec theta adalah inverse of cos. Dan yang terakhir sekali adalah cot. Cot, huruf ketiga kita ialah T. T ini berkait rapat dengan tan. Maka cot adalah inverse of tan. Okey, kelas, apabila kita inverse of tan, kita dah tahu daripada sebelah kanan saya, tan adalah sin bahagi dengan cos. Tetapi kalau inverse of tan, kita akan dapat cos bahagi dengan sin theta. So kelas, awak boleh lihat dekat whiteboard saya, ini adalah formula-formula yang awak kena ingat di dalam kepala. Supaya yang ini semua, jika awak tak diberi formula di dalam exam, contohnya cikgu awak bagi soalan dia tak bagi formula, at least ada di dalam kepala awak dan dia tak susah pun sebenarnya untuk korang hafal. So it's quite easy. So ingat kita ada 6 fungsi trigonometri yang awak kena tahu. Jadi ke-6 ini dia boleh jadi nilai positif dan juga nilai negatif kalau diberi sudut. Okey. So, macam mana dia boleh jadi negatif? Macam mana dia boleh jadi positif? The next teori adalah kita akan belajar berkenaan dengan types of quadrant ataupun jenis-jenis sukuan. Dan apabila ke-6 pakcik ini jatuh di antara salah satu sukuan, dia boleh jadi nilai negatif dan dia boleh jadi nilai positif. So, let's go to that theory. Jom. Okey kelas, jom kita pergi kepada jenis-jenis sukuan. Kita akan ada 4 sukuan dan awak dah belajar ke-6 pakcik di mana kita ada sin, cos, tan, sec, cot dengan cosec. Alright. So, ke-6 pakcik ini dia mempunyai rumah masing-masing. Maksudnya di belakang saya ini kita ada jenis kuadran dan kalau sin, cos, tan jatuh di kuadran itu sendiri, katakan rumah dia sendiri, maka nilai dia akan positif. Okey, apa yang saya merepek ni? Apa positif dengan negatif ni? So saya akan explain kesemuanya di depan ni. Jom saya akan explain. This one adalah saya panggil Cartesian plane. Dan kita punya segitiga, kawan-kawan, akan ada 4 bentuk segitiga seperti ada di depan yang saya colourkan dengan biru. Kalau awak lihat, kita ada segitiga di sukuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan keempat-empat bentuk segitiga ini, kalau awak gunakan sin, cos dengan tan, dia akan memberi nilai positif dan juga negatif. Saya bagi awak satu contoh. Untuk sukuan yang pertama, saya tulis di sini adalah all. Maksudnya semua. Contohnya saya bagi awak satu sudut di sukuan pertama. Maksudnya kita punya sudut rujukan ataupun alfa kita, saya bagi awak
julat daripada 0 sampai 90, contohnya saya bagi 60, apabila awak masukkan sin 60 dalam kalkulator, cos 60 ataupun tan 60, dalam kalkulator awak akan bagi nilai positif. Maksudnya sin, cos dan juga tan akan dapat nilai positif di sukuan yang pertama. Okey, tetapi sukuan pertama ini berlainan dengan sukuan yang kedua. Sukuan yang kedua ini kalau awak lihat, saya tulis di sini nilai sin akan positif. Maksudnya apa? Sukuan saya sin ini apabila saya menggunakan sudut daripada 90 sampai ke 180. Contohnya, saya ambil 150. Apabila awak masukkan dalam kalkulator, sin 150 akan dapat nilai negatif. Okey, tetapi kalau awak tukarkan kepada cos 150, dan apabila saya sebut cos, sukuan kedua adalah rumah untuk sin, dan apabila awak masukkan cos 150 akan dapat nilai negatif. So apa yang saya nak terangkan di sini adalah di rumah kedua atau di sukuan kedua hanya sin sahaja yang positif untuk sudut 90 sehingga 180. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada sukuan yang ketiga. Sukuan yang ketiga, kalau awak lihat, dia adalah rumah untuk tan, dan julat sudut dia daripada 180 sehingga 270. Dan apabila sudut itu dimasukkan di dalam tan, nilai awak positif, dan kalau awak masukkan nilai cos ataupun sin daripada julat 180 sehingga 270, nilai awak akan negatif. Dan kesemuanya sekali ini kita akan akhirkan dengan rumah yang keempat, di mana rumah keempat kita adalah cos, dan julatnya adalah daripada 270 sehingga 360, dan nilai itu apabila awak masukkan dalam cos akan dapat positif. Tetapi kalau awak masukkan dalam sin dan juga tan, nilainya akan negatif. So summary dia adalah, kalau awak lihat dekat sini, kita akan dapat A, S, T, C seperti yang saya tulis di sebelah kiri awak. Macam mana nak ingat? You just remember ASTC ini adalah all science teacher are crazy. So kita hafalkan dengan all science teacher are crazy. ASTC, susunan je ASTC. Okey kelas, so kalau awak dah faham dengan konsep jenis-jenis sukuan, kita akan pergi kepada sudut-sudut istimewa. Okey kelas, sudut istimewa ini terbagi kepada beberapa sudut saja. Okey, seperti yang awak lihat di belakang saya ni, kita ada 0, 30, 45, 60 dan juga 90. Okey, kalau sudut-sudut ini awak tekan dalam kalkulator untuk sin 0, awak akan dapat 0. Sin 30, 1/2. Kalau awak tekan tan 45, sama dengan 1. Dan mathematician, diorang cipta this table untuk memudahkan mathematician yang lain. Maksudnya, diorang dah tak payah fikir dah. Diorang just bagi this formula, then your job as a student is to remember this table. Okey, apabila cos 90, nilai dia berapa? Kalau sin 45, nilai dia berapa? So, this table you has to master.
Okay, then you ask me, okay, habis tamat, kenapa kita nak kena hafal ni sedangkan kita ada kalkulator? Sebab ada soalan yang bagi is quite tricky. Dia bagi awak, okay, jangan guna kalkulator untuk soalan sekian. Saya bagi awak satu contoh. Soalan seperti di sebelah kiri. Cari nilai di bawah tanpa menggunakan kalkulator. Okey, apabila dia kata jangan menggunakan kalkulator, itulah sebab awak kena mahir sudut-sudut istimewa ini. Tak banyak pun sebenarnya. Sebab sudut dia yang awak kena ingat ada 5, 0, 30, 45, 60 dan juga 90. Okey, this one you need to remember from time to time. Jadikan dia sebagai awak punya nota kecil atau sebagainya supaya awak ingat from time to time. Okay, so now kita akan pergi kepada a very simple example di sebelah kanan awak. Macam mana kita nak selesaikan satu persoalan yang berkenaan dengan trigonometri tanpa menggunakan kalkulator? Okay, allow me to guide you guys. So what you have to do is, first thing first, korang kena tengok sudut korang berapa nilai dia. So kalau kita lihat dekat sini adalah 390. 390 ni obviously it is more than 360, betul? So kalau dia dah pusing sampai ke kuadran keempat, maksudnya awak ada lebihan 360 nak sampai kepada 390, awak ada lebihan 30 darjah. So saya akan lukis di depan. So kalau saya ada trigonometri di mana saya pusing sampai ke 390, saya akan pusing dan saya akan sampai satu tahap di mana garis lurus saya ada di sini. Dan the balance is 30. Dan 30 ini adalah sudut apa kita panggil? Kita panggil sudut tirus ataupun kita panggil sudut rujukan. So sudut rujukan awak sekarang berada di kuadran yang pertama. Okey, so maksudnya kita dah tak nak pakai lagi 390, kita gunakan sebagai sudut rujukan. Okey, lihat sudut rujukan awak. Sudut dia adalah 30. Adakah 30 ini sudut istimewa? Kalau awak lihat di belakang, berada di nombor 2. Selepas kosong, 30. Okey, jadi macam mana kita nak gunakan dia? Awak lihat, first kita tengok kepada angle, kita dah tahu nak pusing ke sukuan yang keberapa, dan kita tengok pakcik apa kita pakai. Kita pakai cosec. Cosec ini adalah, lihat huruf ketiga /S. Apabila S maksudnya cosec adalah inverse of sin. Kalau inverse of sin, kita tulis 1 per sin 30. 1 per sin 30, kita boleh lihat sin 30 nilai dia adalah berapa. Kita pergi balik kepada jadual sudut-sudut istimewa kita. Awak lihat 30 sin adalah 1 per 2. Maka apabila awak cek table awak dapat 1 per 2, tulis di dalam persamaan awak, awak akan dapat 1 per 1 per 2. Dan jawapan terakhir awak adalah sebenarnya 2. Maka kita boleh lihat dekat sini, nilai untuk cosecant 390 adalah bersamaan dengan 2. Ini adalah formula untuk sudut-sudut istimewa. So this table you have to remember, put it inside your head, so that after that, if let's say awak jumpa soalan yang kata tanpa menggunakan kalkulator, awak boleh jawab senang saja. Tetapi ada student tanya saya, Mr. Ahmad, kalau saya tak hafal benda ni, macam mana boleh ke saya guna kalkulator? Okey, rahsianya adalah student who play by the rules, betul. Kalau dia kata jangan guna calculator, awak gunalah calculator. Everyone wants to get A kan? The question is how you going to get an A? That is a different question. Okay, so thank you so much for watching my video. So I'll see you guys on the next video. Dan saya akan fokuskan kepada exercise sebab saya punya video ini hanya melibatkan teori-teori sahaja. So see you guys on the next video.